Yang mana tajuknya ataupun hukum yang diambil daripada ayat 142 sampai 145 ni adalah berkenaan dengan menghadap kiblat. Hukum menghadap kiblat. Yang mana ini merupakan salah satu daripada syariat yang telah dinasahkan terhadap yang telah menasahkan syariat umat yang terdahulu dan menjadi salah satu peristiwa di tempat yang mana sekarang ni dinamakan dengan Masjid Qiblatain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa natubu ilaihi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Wa ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Taala pada malam ni kita dapat bersama-sama setelah kita melaksanakan solat fardu maghrib secara berjemaah bagi kita menyambung kuliah tafsir Ayatul Ahkam pada bab yang baru setelah mana kita selesai bicarakan pada bulan lepas berkenaan tafsiran ayat berkenaan hukum perkahwinan dengan ahli kitab. InsyaAllah pada malam ni kita akan sambung pada bab yang menceritakan berkenaan tafsiran dan hukum yang diambil daripada ayat 142 sehingga 145 surah Al-Baqarah. Yang mana tajuknya ataupun hukum yang diambil daripada ayat 142 sampai 145 ni adalah berkenaan dengan menghadap kiblat. Hukum menghadap kiblat. Yang mana ini merupakan salah satu daripada syariat yang telah dinasahkan terhadap yang telah menasahkan syariat umat yang terdahulu dan menjadi salah satu peristiwa di tempat yang mana sekarang ni dinamakan dengan Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain. Di Mekah di satu syariat iaitu syariat Khalid Al-Walid ataupun jalan Khalid Al-Walid di satu daerah dekat dengan Quba yang mana kita kenal dengan Masjid Quba. Sebelum Quba tu ada masjid yang boleh dikatakan awal juga yang terbina dalam Islam. Selain daripada Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, selepas daripada Masjid Quba, lepas daripada Masjid Quba juga, iaitu Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain. Setengah mutawif, kalau saya pernah jadi Andalusia lah, kadang tak bawa ke Masjid Qiblatain ni. Selalunya lalu je. Tapi kadang-kadang kami ambil kesempatan lah kalau ada masa ajak juga jemaah. Walaupun tak masuk dalam itinerary, kita bawa juga Masjid Qiblatain sebab dia adalah masjid yang walaupun tidak dijanjikan fadilat seperti masjid-masjid lain, tapi dia masjid yang penuh bersejarah. Ada asar Nabi dan peristiwa yang patut kita ambil iktibar lah, terutama dengan berkaitan dengan arah kiblat. Yang mana ia merupakan salah satu asbab nuzul
tempat di mana berlakunya asbab nuzul. Asbab nuzul pada surah Al-Baqarah yang kita bacakan ni, dan juga asbab nuzul pada asbab wurud bagi beberapa hadis. Di mana tempat tu sekarang masih wujud. Banyak masjid-masjid yang dah tak ada lah. Zaman dulu ada, sekarang tak ada. Dan ada juga masjid-masjid yang hanya sekadar kesan je, namun dipanggil sebagai masjid. Tapi masjid Kiblatan ni, kalau siapa yang pergi, kita masih boleh tengok kesan dia. Kesan peninggalan di mana berlakunya peristiwa pertukaran arah kiblat. Kiblatan ini maksudnya dua kiblat. Di masjid tu ada dua tempat semayang. Satu semayang menghadap ke arah Baitul Maqdis, Palestin. Boleh kita boleh baca dengan Baitul Maqdis. Ya, bacaan sebutan yang betul lah. Kadang ada yang sebut Al-Baitul Maqdis, atau dia sama ada Al-Baitul Muqaddas ataupun Baitul Maqdis, tu yang betul. Bukan Al-Baitul Muqaddis ataupun Al-Baitul Al-Maqdis pun salah agak. Yang betul Baitul Maqdis ataupun Al-Baitul Muqaddas. Yang mana pertukaran ahli kiblat yang mana masih ada lagi. Sebelum ditukar ke arah kiblat yang sekarang ni kita menghadap. Tukar 180 darjah. Dan kesan tersebut masih ada di masjid. Dia ada satu ruang tu, tempat lain semua bersejadah. Macam masjid ni ada sejadah semuanya. Tapi ada satu ruang. Di ruang tu tempat asal Nabi SAW sembahyang. Dan ruang tu berpasir. Tak ada sejadah. Siapa yang pergi seeloknya lah mengambil pengajaran daripada peristiwa tersebut. Yang mana peristiwa tersebut juga antara peristiwa yang mengangkat umat ni. Allah memuji. Allah mengangkat umat ni sebagai umat terbaik, salah satu umat yang terbaik antara berbanding umat-umat sebelumnya. Mana peristiwa dalam peristiwa tersebut berlaku pada waktu zuhur. Berlaku pada waktu zuhur. Dalam hadis disebutkan dalam waktu zuhur, tapi ada hadis sebutkan pada waktu asar. Dan ada hadis yang lain disebutkan pada waktu subuh. Hadis yang berbeza. Macam mana boleh berlaku 3 peristiwa pertukaran kiblat? Kiblat bertukar pada 3 waktu berbeza. Macam mana? Yang mana betul sebenarnya? Jadi kalau kita baca hadis ni, sebenarnya hadis ni Imam Hajar Al-Asqalani telah gabungkan. 3 betul. Macam mana 3 betul tu? Tukar kiblat 3 betul. Jadi sebenarnya Imam Ibn Hajar kata 3 betul. Sebab apa? Sebab yang pertama, berita pertama berlakunya pada waktu zuhur. Itu yang pertama. Tapi tempat lain tak dapat berita lagi. Kawasan-kawasan lain tak dapat berita. Dia tak macam dulu lah. Tak macam sekarang lah. Senang. Nak sebar apa-apa berita, terus semua dapat. Tapi dulu susah. Nak sampai berita tu ambil masa. Motor tak ada, jauh dan sebagainya. Kemudian disampaikan pula pada tempat orang di tempat lain, sahabat di tempat lain pada waktu asar. Kemudian disampaikan pula di tempat yang lain pula pada waktu subuh. Jadi sebab itulah 3 hadis tu betul. Jadi sebab itulah kalau kita nampak hadis yang berbeza ni, yang pertama sekali ulama akan buat, bukan bukan kita yang akan putuskan. Ulama akan buat, dia akan gabungkan. Mereka akan gabungkan. Setengah daripada kita kalau tengok hadis yang nampak berbeza, dia orang terus anggap ulama lain tak jumpa hadis ni. Contohlah. Contoh nampak hadis berbeza dengan apa yang telah diamalkan dalam mazhab Syafi'i, telah dihukumkan dalam mazhab Syafi'i. Hadis ni cakap macam ni. Tapi mazhab Syafi'i cakap macam ni. Jadi kita anggapkan Imam Syafi'i tak jumpa hadis ni. Ini salah satu perkara yang paling salah lah difahami oleh masyarakat. Dia terus anggap Imam Syafi'i tak jumpa hadis yang dia jumpa. Betul lah, dia tak nak ikut Imam Syafi'i.
Imam Syafi'i tak jumpa hadis aku jumpa. Imam Syafi'i tak habis mengembara lagi. Jadi mudahnya. Yang mana sebenarnya dalam bab benda-benda macam ni, perkara-perkara yang bercanggah, kelihatan bercanggah daripada yang biasa diamalkan, pertama sekali kita kena letakkan husnuzon dengan ulama'. Sebab itu adalah mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak. Imam Syafi'i mujtahid mutlak. Mereka bukan sahaja mujtahid mutlak ni, bukan sahaja mereka ni imam besar dalam ilmu hadis, tapi juga dalam fiqh, dalam mazhab, tapi juga menguasai ilmu hadis dan juga fiqhul hadis. Kena letakkan sangkaan baik. Pertama kita kena letakkan sangkaan imam ni mungkin hadis ni sahih dah, tapi Imam Syafi'i mungkin jumpa hadis yang lebih sahih. Tu kita kena ambil iktibar lah. Setiap tingkatan sahih bukan yang sama. Yang kedua, hadis ni sahih, tapi di sisi imam mazhab mungkin melihat hadis ni tak capai dia punya syarat dia. Syarat yang dia boleh ambil untuk diletakkan dalam permasalahan yang dia sentuh. Tak cukup syarat. Setiap syarat ahli hadis tu tak sama semuanya. Dan yang ketiga, kalau kita jumpa hadis yang bercanggah, mungkin ni yang paling selalu terjadi, kemungkinan besar terjadi adalah Imam Syafi'i memang guna hadis tu. Kita rasa macam tak, Imam Syafi'i tak guna hadis ni. Imam Syafi'i guna hadis tu, tapi istimbat dia membawa kepada hukum yang lain. Mungkin membawa kepada hukum sunat. Kita pandang hadis ni macam wajib, tapi sebenarnya sunat. Jadi itu yang sepatutnya seorang penuntut ilmu yang sebenar, bila tengok apa sahaja hadis yang bercanggah. Sebab mereka ni menguasai fiqhul hadis. Tu kita kena ingat. Mereka bukan hafal hadis je, tapi mereka juga kuasai fiqhul hadis. Fiqh. Intipati hadis tu sendiri dia hafal. Dan kita kena ingat Imam Syafi'i ni, ulama-ulama hadis ni, imam mazhab ni ada dulu sebelum adanya imam-imam besar hadis. Jadi mereka pun adalah muhaddis. Imam Syafi'i, Imam Malik, mereka yang bina mazhab ni pun adalah muhaddis sebelum adanya imam-imam besar seperti Imam Bukhari, imam besar dan ilmu hadis. Sebab itulah Imam Syu'bah menyebutkan, memuji anak murid dia. Anak murid Imam Syu'bah siapa? Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah, nahnu siyadilah wahum atibba. Kami ni Imam Syu'bah, dia imam qiraat dan juga muhaddis. Dia juga hafal hadis. Kami ni umpama siyadilah. Kami ni umpama pengumpul ubat. Macam farmasi. Wahum. Mereka pula, dia tuju kepada Abu Hanifah, anak murid dia. Wahum atibba. Mereka ni pula umpama doktor. Doktor lagi tahu kesan ataupun kegunaan setiap ubat. Walaupun kami hafal, tapi yang tahu dia. Bila mana ada orang datang jumpa dengan Imam Syu'bah, tanya soalan, apa maksud hadis ni sekian-sekian? Imam Syu'bah kata, aku tak tahu. Kau tanya dia, anak murid. Dia suruh tanya anak murid. Ni katanya amanah dengan ilmu serahkan pada orang yang ahli. Okay, itu dalam bab hadis lah. Macam mana kita nak berinteraksi dengan hadis. Belajar. Lalas kita nak menyalahkan ulama' yang dahulu dengan alasan hadis ni tidak digunakan ulama'. Sedangkan kemungkinan besar dah jumpa. Tapi mengistimbatkan hukum yang lain. Ini antara contoh hadis yang digabungkan. Jadi ulama' sebelum bolehnya nak gabungkan hadis. Sebelum dia orang nak kata benda ni khilaf. Okay, dalam ayat surah Al-Baqarah, dalam surah Al-Baqarah ayat 142, Allah SWT berfirman, sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum
an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Ayat ni boleh jumpa dalam muka surat pertama juzuk 2. Boleh boleh tengok ah. Gatal. Dia saya okey je. Tapi bila tempat sejuk dia jadi gatal. Okey, saya qulu sufaha. Berkata orang-orang yang sufaha minan nasi ma wallahum. Berkata mereka-mereka yang sufaha. Siapa sufaha ni? Dalam Quran juga menggunakan perkataan lain bagi nak menggantikan perkataan jahil, iaitu sufaha. Sufaha ni ada dua maksud. Pertama, tak cukup akal. Yang kedua, bodoh. Bodoh. Bodoh ni pula ada dua. Pertama, bodoh dalam urusan dunia. Dan kedua, bodoh dalam urusan agama. Dalam Quran sebut wa iza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum musafaha walakin la ya'lamun. Wa iza qila lahum aminu, apabila dikatakan kepada mereka aminu, berimanlah, qalu anu'minu kama amana an-nas, berimanlah kamu manusia sebagaimana berimannya, sebagaimana manusia lain beriman. Qalu anu'minu kama amana wa iza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Jadi mereka katakan, adakah kami kena beriman sebagaimana orang-orang yang bodoh beriman? Disuruh beriman, tapi mereka jawab, adakah kami kena beriman macam orang bodoh, orang yang beriman, yang bodoh tu beriman? Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Jadi Allah jawab jawapan kepada orang yang biadab ni, katakan mereka lah yang bodoh. Hakikatnya mereka bodoh. Ni bodoh dalam urusan agama. Jadi bodoh ada dua. Pertama, safih ni ada dua. Pertama, safih ni tak cukup akal. Yang kedua, safih ni bodoh. Tak cukup akal ni panjang perbahasan dalam fiqh disebut. Sebab tu bab safih ni dia banyak perkara-perkara yang dibincangkan. Contohnya, apa hukum jual beli? Jual beli anak-anak yang safih, ataupun anak-anak kecil beli barang, apa hukum dia? Ada mazhab, contohnya mazhab Syafi'i kata tak sah, sekalipun dengan izin wali. Mak bapak bagi, mak bapak bagi, tapi hukum dia di sisi mazhab Syafi'i tak sah. Tapi mazhab lain seperti mazhab Ahmad mengatakan bahawa hukum dia sah jika ada izin. Dan ada yang mengatakan walaupun tak ada izin, sah. Walaupun tak ada izin wali, sah dengan syarat mumayyiz. Dengan syarat mumayyiz. Jadi hukum safih ni banyak. Antara juga berkenaan hukum ibu bapa mengambil harta anak yang safih. Mak bapak contohnya. Boleh tak kita ambil harta anak ni, yang kecil-kecil ni? Boleh tak? Contohnya duit raya kan, dia orang kumpul-kumpul. Lepas tu hari raya kan, dah cukup, kita kata ayah simpan kat bank. Dibagilah anak kan, polos bagi, tapi itu kita guna untuk bayar sekian-sekian. Kita kata kan, ini untuk kebaikan dia juga. Ada setengah mak bapak labur kan dan sebagainya lah. Jangan tidak. Jadi dia ada hukum tak di situ? Ada mazhab kata, ada jumhur termasuk mazhab Syafi'i mengatakan hukum dia ayah tak boleh ambil. Ayah tidak boleh ambil harta anak yang safih ni, melainkan dia memerlukan je.
Kalau bapa ni terdesak. Kalau dia tak ada pilihan, kalau dia ada pilihan tak boleh. Kalau terdesak, maka boleh dia ambil harta anaknya. Tapi hanya ayah, bukan mak. Kita tahu tak beza tu? Ulama kata tak boleh, mak tetap tak boleh. Ayah saja. Dan mazhab lain ada yang mengatakan, Hambali contohnya mengatakan boleh ambil harta anak ni. Boleh. Selagi apa? Selagi tidak membawa mudarat kepada anak tu. Contohnya ambil harta yang dia gunakan untuk dia biayai pengajian dia, contohlah. Mak bapak miskin, tapi anak tu ada harta pula. Mungkin ada orang kaya bagi, tapi harta untuk anak tu je. Untuk anak tu belajar. Jadi tak mazhab Hambali kata boleh guna harta anak, tapi tak boleh guna yang kegunaan yang boleh memudaratkan dia. Kalau anak tu, duit tu digunakan, anak tu tak belajar, jadi jahil. Dan mazhab Hambali juga syaratkan tak boleh ambil harta anak dengan syarat bukan barang yang sedang dia gunakan. Dan diberi pula pada anak yang lain. Itu tak boleh. Anak tu tengah guna beg sekolah tu, kita ambil. Padahal tu dia punya. Dia beli guna duit dia. Kita ambil dan kita bagi pula pada anak lain. Tak boleh. Okay. Panjanglah bahasan. Kalau cerita pasal anak-anak safih ni. Perkahwinan. Boleh tak kahwin anak-anak yang tak muayyiz ni? Adalah bahasan dia. Satu lagi salah faham setengah orang. Anak yang safih, kalau dia merosakkan harta benda seseorang, contoh dia pecahkan tingkap rumah orang ataupun pasu rumah orang, apa hukum dia? Boleh tak? Ataupun dia curi barang orang, dia kecil ke, tapi dia curi barang orang, boleh tak? Jadi hukum di situ, anak ni dia tidak dikenakan hukuman seperti hukuman had. Tak kena. Ni antara syak-syak. Anak tu tak sampai akal dia lagi, tak kena hukum had. Kalau orang dewasa dah curi, kena potong dah. Cukup dengan syarat semua, saksi cukup, potong, hukum had. Tapi anak, tak. Anak-anak tak. Kali pun dia mencuri tu dengan niat dia nak, dia sendiri yang nak, tak kena hukum had. Tapi dia mesti dikenakan hukum ta'zir yang bersesuaian sebagai takdib, nak mendidik. Tapi tetap anak-anak ni kalau dia merosakkan harta orang lain, tetap wajib diganti. Contoh dia, kalau anak-anak ni dia rosakkan, pecahkan cermin kereta orang, retakkan. Jadi tetap wajib ganti sekalipun dia ni kecil lagi. Ada setengah orang kata dia anak kecil, tak apa, maafkan. Mak bapak budak ni kata tak apa, dia kecil lagi, biarlah, maafkan. Salah. Dia tetap wajib sebab dalam hadis sebut kullu muslim li muslimin haram. Setiap muslim dengan muslim lain haram. Dima damuhu wa maluhu wa irduh. Sama ada darah dia ataupun harta dia ataupun nyawa dia. Maksudnya sekalipun muslim dengan muslim tu adalah budak dengan orang dewasa. Jadi anak tu dia tetap kena ganti. Sekalipun dia sengaja ataupun tak sengaja. Sekalipun dia kecil, sekalipun tetap wajib ganti. Dia pecahkan cermin kereta orang, tetap wajib dia ganti. Tapi perlu diketahui wajib ni ke atas anak tu. Maka perlulah diambil sebahagian daripada harta anak ni, ganti. Dia pecahkan cermin kereta orang RM1,000, kena ambil harta anak ni, bayar. Mak bapak pemegang harta anak ni ambil, bayar. Kalau dia tak ada duit, dia hakim boleh letakkan orang kata KIV lah. Jadi akan diberikan masa sehingga dia diberi kelapangan dalam harta dia. Dia sampailah dia mampu nak bayar, sampai dia besar lah. Hakim tu kuasa hakim lah. Adapun mak bapak tak wajib bayarkan untuk anak, tak wajib. Jadi itu kita nak betulkan lah. Ada yang paksa mak bapak bayar juga. Mak bapak tak wajib, tapi tetap anak tu wajib bayar. Kalau mak bapak kata tak payahlah, dia budak-budak lagi,
pun salah juga. Kita nak paksa tuan punya barang tu maafkan. Tak boleh, tu hak dia. Kalau dia nak maafkan, alhamdulillah. Itu dah terbaik lah. Tapi kalau tak maafkan, tu hak dia. Anak ni tetap kena ganti. Tapi kalau tuan punya barang paksa mak bapak dia yang bayar, tak boleh juga. Tapi kalau mak bapak tetap nak tolong bayar tu anak, tu tak ada masalah. Tu terbaik. Tu sebaiknya. Tapi kalau mak bapak tak nak bayar, tuan punya barang dan tetap tak nak maafkan, maka wajib anak dia bayar. Kalau dia tak ada duit, dia beri kelapangan. Okay, jadi berkatalah mereka-mereka yang sufaha, minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Dari kalangan manusia dari kalangan manusia, ma wallahum, iaitu minan nasi ma wallahum, apa yang menyebabkan manusia-manusia ni, iaitu orang Islam, ma wallahum, berpaling daripada an qiblatihimul lati kanu 'alaiha, berpaling daripada kiblat yang selama ini mereka hadap. Selama ini orang Islam solat menghadap satu arah. Berkata golongan-golongan yang bodoh ni, dalam Quran sebut mereka golongan yang bodoh. Apabila mereka berkata, golongan bodoh ni berkata, apa yang menyebabkan orang Islam ni berpaling daripada arah yang selama ni mereka dah hadap dari dulu. Kullillahil masyriq wal maghrib. Katakanlah, kullillah, katakanlah masyriq, timur, wal maghrib, dan barat, lillah, semua itu milik Allah. Jadi kata ahli tafsir, kata Imam Az-Zamakhsyari, berkenaan firman lillahil masyriq wal maghrib, menceritakan semua arah ni milik Allah. Adalah menunjukkan bahawa ini adalah hak Allah untuk menentukan sama ada nak menghadap timur ke, nak menghadap barat ke, itu adalah hak Allah. Jadi itu yang dimaksudkanlah dalam ayat ni. Katakanlah wahai Muhammad, kul lillahil masyriq wal maghrib, menghadaplah mana pun, Kaabah ke, Baitul Maqdis ke, itu hak Allah. Bukan hak orang Islam. Dan bukan juga hak orang-orang yang mempertikaikan. Mereka yang mempertikaikan ni adalah golongan Yahudi. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah akan berikan petunjuk hidayah kepada siapa yang dikehendakinya ke arah jalan yang lurus. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah kami jadikan ummatan wasatan. Ini adalah satu pujian. Ini satu pujian yang Allah berikan kepada kita, umat akhir zaman. Apabila dikatakan wasatan, kita ni ummatan wasatan, ataupun bahasa famous kita panggil wasatiyah. Kita ni umat wasatiyah. Yang mana Allah SWT berfirman berkenaan umat-umat yang terdahulu, antara sifat mereka ni disebut dalam Quran, muzabzabina baina zalika la ilaha ula wa la ilaha ula wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Orang-orang yang muzabzabin. Siapa? Orang yang muzabzab. Jadi lawan bagi orang yang wasatiyah ni. Wasatiyah ni bukanlah maksud dia ni duduk atas pagar. Dia duduk atas pagar. Saya tak nak pihak mana-mana. Sebenarnya orang yang duduk atas pagar ni, dia kena ingat akhirat nanti Allah akan persoalkan apa yang dia buat. Kita jangan ingat atas pagar ni kita selamat. Dalam surah Qaf disebutkan
semua yang kita buat akan dipersoalkan. Sekalipun kita duduk tengah-tengah. Kenapa kamu duduk tengah-tengah? Akan dipersoalkan. Jadi wasatiyah ni adalah mereka yang mengambil pendekatan sederhana tapi berprinsip. Bukan orang yang terlalu longgar. Ibarat dalam apabila dibicarakan lah, bab wasatiyah ni juga dibicarakan dalam ayat haid. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa azan fa'tazilun nisaa fil mahid. Bila ditanya pasal haid ni, Islam mengambil jalan tengah. Islam tak syadid. Dalam bab haid, orang Yahudi ni syadid sangat. Apabila wanita haid, mereka akan jatuhkan standard orang wanita ni. Wanita akan jatuh standard ni. Mereka ni tak boleh duduk bersama dengan lelaki. Walaupun anak-anak sendiri tak boleh. Wanita yang haid, dia wajib dikurung. Wajib diasingkan. Makanan mereka haram dimakan. tak boleh bercakap dengan mereka ni. Tu kalau golongan Yahudi kadang-kadang wanita yang haid ni mereka letakkan kandang kuda. Sebab apa duduk kandang kuda waktu malam-malam ni? Sebab apa? Sebab haid. Haid tu telah menjatuhkan standard. Sedangkan Islam datang nak betulkan fahaman bahawa haid ni tak ada kaitan dengan standard. Haid, orang yang perempuan yang haid hanya tak boleh, mereka boleh bermesraan, boleh bersama-sama, duduk sebelah menyebelah. Sebab tu banyak sekali hadis-hadis menafikan isi-isi seperti Nabi seperti Aisyah, Maimunah, Musalamah katakan bahawa ni syariat, syariat tak betul. Bukan syariat tak betul, ni satu fahaman dogma yang tak betul. Betul kan? Sebab apa? Itu adalah berlebih-lebihan. Ini sifat orang Yahudi, berlebih-lebihan. Yang mana mereka jatuhkan standard wanita. Jadi sebenarnya Islam ni mengangkat, kalau orang tahu hakikat pembinaan mazhab, pembinaan syariah ni, dia tahu sebenarnya Islam ni mengangkat. Kita pula terkesan dengan kata-kata setengah orang yang katakan Islam ni menekan hak-hak wanita. Kalau dia baca sejarah, sebaliknya berlaku. Islam mengangkat. Tak ada kaitan. Yang tak boleh cuma bersama je. Ataupun bersetubuh je dengan wanita haid. Dan tak longgar sangat. Seperti mana kaum Nasrani, Syekh Ali As-Sabuni kata, kaum Nasrani longgar sangat. Sampai wanita haid pun boleh dilanggar. Wanita haid pun boleh dia buat juga. Tak longgar sangat. Dan tak syadid sangat. Tapi sifat mereka yang longgar dan syadid sangat ni, mereka ada dua sifat yang sama pula, iaitu muzabzab. Mereka ni tak ada pendirian pun sebenarnya. Jadi Islam ni dalam Quran sebut muzabzabin. Baina zalika la ilaha haula. Mereka tak nak haula, tak nak. Wala ilaha haula. Ni pun tak nak. Itu sikap muzabzab. Adapun Islam ni bukanlah duduk atas pagar. Jangan kita kata duduk atas pagar. Islam duduk atas pagar. Tak nak pihak mana-mana, tak nak sokong mana-mana. Tak sokong mana-mana ni, dia kena tanya pada diri sendiri. Kau ada apa pendapat kau pasal ni? Dia mesti kena ada prinsip. Kena ada prinsip. Kalau dia takut berlebih-lebihan tu tak apa lagi. Tapi dia mesti ada prinsip yang betul dalam memahami perkara. Kalau dia perkara tu tak dapat difahami, dia lepas diri. Jadi tu disebut dalam tafsir banyak apa yang kenapa dijadikan umat ni adalah umat wasatiyah. Disebut kerana disebut litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Supaya kamu ni layak menjadi orang yang akan memberi keterangan kepada manusia. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan Rasul kamu, iaitu Nabi Muhammad SAW, akan menjadi saksi pula bagi kamu di akhirat nanti. Jadi kelebihan yang diberikan pada umat ni pertama wasatiyah. Dan dengan wasatiyah tu, antara kelebihan ni, umat ini akan menjadi saksi kepada umat-umat yang lain.
litakunu syuhada 'alan nas. Nas ni apa? Nas ni semua umat-umat yang terdahulu. Kita umat akhir zaman akan jadi saksi apa yang telah dilakukan. Apa yang telah dilakukan oleh umat-umat yang terdahulu. Dan satu riwayat disebutkan bahawa umat-umat terdahulu pada hari kiamat nanti akan mengatakan kami tak iktiraf umat ini menjadi saksi kami. Sebab apa? Sebab mereka tidak berada di zaman kami. Macam mana mereka nak jadi saksi? Dan kemudian Imam Bukhari kemudian disebutlah dalam riwayat dalam satu hadis sahih disebutkan yud'a Nuhun yaumal qiyamati fayaqulu labbaika wa sa'daika ya Rabb. Nabi Nuh dipanggil di hari kiamat. Pada hari kiamat, lalu dia menjawab, labbaika wa sa'daika ya Rabb. Aku memenuhi panggilanmu wahai Tuhan. Fayaqulu hal balagta fayaqulu na'am. Kemudian Nabi Nuh bertanya kepada Allah. Allah bertanya kepada Nabi Nuh. Fayaqulu hal balagta. Adakah kamu telah menyampaikan kepada mereka, yakni umat kamu ni? Jadi fayaqulu na'am. Ya, saya dah sampaikan dah, saya dah buat kerja saya. Fayaqulu li ummatihi hal balaghakum fayaqulu ma atana min nadhir. Kemudian ditanya kepada umat Nabi Nuh pula, apakah dia telah menyampaikan peringatan-peringatan kepada kamu ataupun nazir, peringatanlah. Jadi mereka menjawab, fayaqulu man yashhadu laka fayaqulu Muhammadun wa ummatuh. Jadi mereka menjawab, tidak ada mereka akan jawab, tak ada seorang pun yang telah memberikan peringatan kepada kami. Kami tak dapat, boleh lagi menipu. Nak katanya semua di hari kiamat dia akan berkata benar, tapi akan ada situasi yang Allah akhirnya bagi juga situasi tertentu mereka diberi pilihan. Diberi pilihan nak jawab apa. Ada situasi macam ni. Seperti mana situasi kepada mereka yang tak menerima Nabi dan Rasul. Contohnya golongan-golongan yang memang tak dapat Nabi dan Rasul, Allah akan bagi pilihan kepada mereka. Bagi dua pilihan. Bagi dua pilihan, jawab ni masuk neraka, jawab ni masuk masuk syurga. Fa yaqulu man yashhadu laka. Tak ada siapa yang menjadi saksi kami. Kemudian Allah bertanya kepada Nabi Nuh lagi. Fa yaqulu Muhammadun wa ummatuh. Siapa yang akan menjadi saksi kamu pula? Sebab kamu telah bersaksi sesuatu yang salah. Kemudian kata Nabi Nuh, Muhammadun wa ummatuh. Muhammad dan umatnya yang akan menjadi saksi aku pula. Wa yakunu ar-rasulu 'alaikum syahida. Fatashhadu annahu qad balagh. Dan lantas mereka yang menjadi saksi bahawa beliau telah menyampaikan. Jadi kita akan menjadi saksi bahawa nabi-nabi yang terdahulu daripada kita, yang umat-umat mereka menolak nabi-nabi tersebut, rasul-rasul tersebut, dan yang mana kita akan mengatakan bahawa qad balagh, mereka telah menyampaikan. Wa yakunu ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan kemudian Nabi pun menjadilah saksi. Fayazalika qawluhu jalla wa zikruhu wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah kami jadikan kamu wahai umat Muhammad umat yang adil. Umat yang adil, dan Rasul kamu menjadi saksi kepada umat yang kepada manusia lain, dan Rasul kamu Rasulullah SAW akan menjadi saksi ke atas kamu sendiri. Jadi Imam Bukhari telah meriwayatkan satu hadis yang mana kita akan menjadi saksi kepada umat yang terdahulu. Dan kerana apa? Kerana kelebihan sifat kita, iaitu ummatan wasatan, iaitu kita ada pendirian untuk bersikap adil terhadap umat lain. Ini dapat dibincangkanlah apabila umat kita ni apabila disuruh untuk menghadap ke Baitul Maqdis, kita taat. Kita taat.
sebelum ia diubah. Sedangkan apabila perkara tersebut diubah, disuruhlah, maksudnya bil khitab ni bukan suruh orang Islam yang menghadap. Orang-orang ahli kitab pun disuruh menghadaplah ke kiblat yang baru, dan yang mana ternyata mereka tidak mahu pula. Jadi jelas ini sama seperti mana dalam bab ahli kitab, perkahwinan dengan ahli kitab yang kita bicarakan dalam kuliah sebelum ni. Apabila seorang bertanya pada Syekh Ali As-Sabuni rahimahullah ta'ala, dia tanyakan, kenapa umat Islam ni syadid sangat ataupun taksub sangat? Dia sebut taksub. Taksub sangat. Ya, yang mana orang Islam boleh kahwin dengan perempuan yang perempuan ahli kitab. Tetapi lelaki ahli kitab tak boleh kahwin dengan muslimah. Ingat lagi kata-kata Syekh Ali, dia katakan bahawa kami boleh kahwin dengan anak-anak perempuan kamu adalah disebabkan kami mengimani nabi-nabi kamu. Sebab tu kami boleh. Sedangkan kamu tak mengimani nabi kami, iaitu Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jadi macam mana kamu nak kahwin dengan anak-anak kami? Nabi kami pun kamu, bakal isteri kamu pun kamu tak akui. Jadi siapa yang lebih taksub sebenarnya, kata Syekh Ali. Jadi itu antara bukti lah yang menunjukkan bahawa umat ni adalah umat yang wasatiyah. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi. Azan. Di mana? Wa ma ja'alna al-qiblata allati, dan tidaklah kami jadikan kiblat yang kamu menghadap dulu tu. Kemudian mereka ni golongan ahli kitab ni, Yahudi dan Nasrani, Yahudi lah, mengejek-ngejek Nabi SAW dan sahabat. Dia katakan, habislah kiblat yang solat-solat yang kamu buat selama ni menghadap ke arah Baitul Maqdis tu, semua sia-sia. Sia-sia semuanya. Sebab apa? Kamu menghadap kiblat yang salah. Wa ma ja'alna al-qiblata allati, dan tidaklah kami jadikan kiblat yang kamu menghadap dahulu tu, alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi, melainkan adalah sebagai ujian. Jadi sebenarnya tujuan Allah suruh sahabat-sahabat ni menghadap Baitul Maqdis dulu. Menghadap Baitul Maqdis dulu. Sekalipun solat kat Kaabah, tapi solat menghadap Baitul Maqdis adalah lina'lama man yattabi'ur rasul, supaya kami mengetahui siapa yang paling nak ikut Rasul, siapa yang nak paling taat. Sedangkan Nabi SAW sendiri pun rasa tak sedap, rasa tak selesa solat menghadap Baitul Maqdis, tapi Nabi ikut. Dan sahabat-sahabat pun rasa tak selesa, tapi mereka tetap mengikut. Siapa yang paling nak mengikut Nabi SAW, ni yang qalibu ala akibai, dan siapa pula yang benar-benar nak berpaling tadah, yakni kufur. Sebab hal kiblat diajak-ajak oleh golongan ahli kitab, adakah menyebabkan mereka tak tahan, mereka nak menjadi kufur. Wa in kana lakabiratan illa 'ala alladhina hadallah. Sesungguhnya itu adalah berat. Sesungguhnya perkara kiblat ni adalah suatu benda yang berat. Allah SWT berfirman, la kabirah, benda yang berat, illa 'alal ladina hadallah. Wa in kana lakabiratan illa 'alal ladina hadallah, dan sesungguhnya itu adalah perkara yang berat. Itu yakni persoalan perubahan arah kiblat adalah perkara yang berat untuk diterima lah. Illa 'alal ladina hadallah, kecuali kepada orang yang telah diberikan Allah petunjuk hidayah. Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Wa ma kana Allah liyudhi'a iman. Okay, jadi disebut dalam tafsir, kenapa disebutkan soal peristiwa ni adalah sesuatu yang berat, adalah kerana sebelum itu mereka telah mengejek-ngejek sahabat Nabi SAW. Kemudian perubahan
perubahan kiblat pun berlaku. Dan kemudian mereka mempertikaikan. Pertikaikan. Mereka katakan, ma wallahum minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Kenapa mereka dah tak menghadap kiblat? Sebelum tu mereka mengejek kan, menghadap kiblat ke arah lain. Tiba berubah kiblat. Jadi mereka pertikaikan. Bertanya. Kata Imam Az-Zamakhsyari dalam kitab dia Tafsir Al-Kashaf, mengatakan bahawa ini merupakan satu perkara yang berat. Dan apabila ucapan mereka kaum Yahudi berlaku sebelum peristiwa ataupun ayat ni diturunkan. Sebelum turun ayat sayakul sufa'an, berubah kiblat dulu. Kiblat tu berubah, barulah mereka tanya. Kerana manfaat dia adalah apabila berlaku perkara yang tidak disukai secara tiba-tiba. Hal yang dirasai oleh mereka adalah lebih berat. Maksud kata Imam Az-Zamakhsyari, maksudnya kalau bagi tahu dulu kiblat berubah, baru sahabat-sahabat berubah. Maksud sebab perubahan kiblat berlaku dalam solat. Bukannya Allah turunkan wahyu pada Nabi SAW, Nabi sampaikan kepada sahabat dan diketahuilah oleh orang-orang yang luar, ahli kitab. Tapi perubahan berlaku masa tengah solat. Manfaatnya apa? Kata Imam Az-Zamakhsyari, manfaatnya bila perkara itu berlaku secara tiba-tiba, sebelum penjelasan baru dikeluarkan, manfaat dia supaya mereka berasa sangat terkejut. Mereka rasa satu kegoncangan di dalam jiwa mereka berbanding apabila diberitahu terlebih dahulu. Sebab mereka tahu hakikat apabila Tuhan memberitahu, menyampaikan satu perintah, ianya wajib ditaati. Jadi bila disuruh dulu baru buat, disebarkan perintah dulu baru buat, maka itu kurang kesan dia kepada ahli kitab. Dan kan apabila peristiwa itu berlaku ketika tengah-tengah solat, dan memang betul-betul disebut dalam hadis, Nabi berubah tu ketika tengah semayang, ketika solat zuhur. Bukan sebelum solat zuhur baru turun ayat, masa tengah-tengah solat berubah. Berubah, sahabat pun ikut Nabi. Apa yang berlaku di depan mereka ikut, berubah ke arah kiblat yang sebenar. Jadi bila hal tu diketahui oleh ahli kitab, mereka pertikai, kenapa tiba-tiba mereka berubah pula ni? Sebab apa? Dah tak ada modal lah. Sebelum tu mereka mengejek-ngejek sahabat Nabi SAW, sehingga ada di kalangan sahabat berasa tertekan. Ada sahabat yang terkesan dengan ejekan mereka. Mereka katakan bahawa Muhammad dan sahabat dia menghina Nabi kami, menghina agama kami, tapi menghadap kiblat kami, menunjukkan bahawa mereka tak ada kiblat. Ini kata mereka lah, dakwaan mereka. Sedangkan hakikatnya bukanlah menghina. Nabi SAW tak pernah menghina Nabi ataupun syariat terdahulu. Tapi menjelaskan perkara yang salah yang telah dilakukan, ataupun syariat yang salah yang telah dilakukan oleh mereka. Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum, dan kemudian diterangkan Allah tidak akan menghilangkan bukti keimanan kamu. Jadi akhirnya mereka mengejek pula. Bila berlaku pertukaran arah kiblat, mereka mengejek lagi. Habislah apa yang dilakukan oleh Muhammad dan sahabat selama ni semua sia-sia. Bertahun-tahun solat semua sia-sia, tak ada dapat pahala. Jadi Allah katakan, wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum, dan Allah tidak akan menghilangkan bukti keimanan kamu, yakni solat. Innallaha binnasi laraufur rahim, dan sesungguhnya Allah sangat melimpah belas kasihannya, laraufur rahim, dan belas kasihan dan kasih sayangnya. Jadi cukup zakat tu. Kita tak sempat sambung pada ayat yang ke-144. Jadi kita akan sambunglah pada pertemuan yang akan datang, dan juga berserta dengan asbab nuzul dan hukum yang terkandung di dalam ayat. Antara hukum-hukum yang terkandung dalam ayat, antaranya bagaimana seorang itu solat di atas Kaabah contohnya. Antara hukum disebutkan macam mana orang yang solat
tidak menghadap Kaabah, tapi disebabkan musyaqqah ataupun uh, perkara yang darurat. Allah alam, aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.